Assalamualaikum dan salam hormat. Berita Parlimen 15 September 2020 bersama saya Syamira Sufri. Berikut paparan utama hari ini. Langkah penurunan kadar dasar semalaman bantu turunkan kos pinjaman. Lebih 2,000 kilang diperiksa JAS dalam 66 operasi gempur tahun ini. Langkah penurunan kadar dasar semalaman OPR telah membantu menurunkan kos pinjaman. Timbalan Menteri Kewangan II Muhammad Shahar Abdullah berkata, ia seterusnya merangsang pertumbuhan ekonomi negara dengan menggalakkan aktiviti penggunaan domestik. Perkembangan itu juga susulan pelaksanaan langkah-langkah komprehensif oleh kerajaan dan Bank Negara Malaysia. Petunjuk ekonomi utama turut memaparkan bahawa aktiviti ekonomi kini beransur pulih sejak April lepas. Sebagai contoh, sekiranya kita kurangkan basis point 125 basis point dengan izin Tan Sri Pertua, kita dapat kurangkan lebih kurang kalau pinjaman itu faedah awalnya 4.5%, jumlah pinjamannya 350,000, kita dapat kurangkan jumlah bayaran bulanan. Kerana apa? Bila floating rate, dia akan assess pada setiap bulan, ia menjadikan bayaran sepatutnya 1,773 dikurangkan kepada 1,523 sebulan dan ada penjimatan sebanyak RM250. Maknanya, apa yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Senator Datuk Wira Osman, kita memang melakukan apa sahaja dasar OPR dan SRR ini semata-mata untuk memberi keuntungan kepada rakyat, dan rakyatlah kena membuat pilihan Tan Sri Pertua sama ada mereka ingin menyimpan duit tersebut atau mereka ingin berbelanja. Dalam pada itu, menjelang Belanjawan 2021, Muhammad Shahar memaklumkan setakat ini lebih 1,100 sesi libat urus bersama pihak berkepentingan telah dilakukan bagi mendapat respons berhubung Belanjawan 2021. Pihaknya memandang serius Belanjawan 2021 yang dianggap sebagai fasa pemerkasaan dengan memastikan apa sahaja pandangan rakyat diambil kira. Dan siri jelajah Yang Berhormat Menteri Kewangan dan saya turun ke peringkat Akar Umi, bertemu dengan Menteri Besar, bertemu dengan Ketua Menteri untuk mendapat pandangan apakah Akar Umi mahu untuk kita bentangkan dalam bajet 2021. Tetapi untuk makluman ahli-ahli Yang Berhormat, apa sahaja yang kita lakukan dalam bajet 2021 ini bergantung kepada kedudukan kewangan semasa yang kita akan umumkan pada 6 November 2020 nanti. Cumanya, tema untuk Belanjawan 2021 akan meliputi 4 perkara. Yang pertama, menjaga kebajikan rakyat. Yang kedua, memacu pertumbuhan ekonomi. Yang ketiga, melestari kehidupan. Dan yang terakhir, memantapkan penyampaian perkhidmatan awam. Tambah beliau lagi, dengan 14 sesi jelajah, ia diharap dapat membantu pelbagai pihak termasuk industri kecil dan sederhana IKS. Pada masa yang sama, akan memastikan tiada mana-mana pihak yang tertinggal. Malah, Kementerian Kewangan turut mewujudkan portal Belanjawan 2021 sebagai usaha mendapatkan pandangan seluruh rakyat. Lagi usaha merancangkan industri pelancongan domestik yang terjejas ekoran pandemik COVID-19. Untuk itu, Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya telah menjalinkan kerjasama dengan beberapa syarikat penerbangan tempatan bagi menawarkan harga tiket berpatutan ke seluruh negara. Perkara berkenaan dimaklumkan Menterinya, Datuk Seri Nancy Shukri, ketika menggulungkan perbahasan usul titah diraja. Seperti Malaysia Airlines, AirAsia, Firefly, Maswings serta syarikat penerbangan Malindo bagi kempen yang menawarkan harga tiket penerbangan yang berpatutan serta ada yang digabungkan dengan pakej percutian. Bukan sahaja untuk destinasi di Sarawak dan Sabah, malah kerjasama ini turut membabitkan destinasi di negeri-negeri lain di seluruh negara.
Selain itu, Kementerian turut melakukan siri lawatan jelajah semarakan pelancongan domestik bermula sejak 13 Jun lepas. Setakat ini, Selangor, Negeri Sembilan, Melaka, Sarawak, Kuala Lumpur, Perlis serta Kedah telah dibuat. Manakala 6 lagi siri lawatan akan diadakan sehingga akhir tahun ini dalam usaha untuk mempromosikan destinasi dan produk pelancongan. Di samping itu, siri jelajah itu juga digunakan untuk memberi pendedahan dan memastikan penggiat-penggiat industri mematuhi SOP yang telah ditetapkan oleh Majlis Keselamatan Negara. Beliau berkata, pada masa yang sama, peranan untuk memulihkan industri pelancongan, seni dan budaya tidak dilakukan sendirian oleh kementeriannya tetapi turut dibantu oleh kerajaan negeri. Pindaan Akta Mahkamah Syariah Bidang Kuasa Jenayah 1965 atau Akta 355 akan dibincangkan dan dibahaskan dari sudut akademik. Jelas Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Senator Datuk Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri, ke arah itu kerajaan meletakkan sepenuhnya kepercayaan kepada Jawatan Kuasa Teknikal Undang-Undang Syarak dan Sivil JAKIM. Malah jawatan kuasa itu dianggotai ahli-ahli yang berkepakaran serta berpengalaman luas dalam dua sistem perundangan berkenaan. Mereka juga boleh menjemput pakar perlembagaan untuk memberi pandangan. Jelas Datuk Dr. Zulkifli, isu perundangan Islam yang dianggap sensitif bergantung sejauh mana masyarakat majmuk negara ini dapat memahami dan menghayatinya. Justru, kerajaan percaya perundangan Islam bukan sensitif, malah bersifat inklusif, progresif dan merentasi batas perkauman. Hukuman dalam Islam juga bersifat mendidik dan bukanlah menghukum semata-mata. Justru tidak benar sama sekali undang-undang Islam boleh memecah belahkan keharmonian masyarakat majmuk. Malaysia mengamalkan dua sistem perundangan, iaitu perundangan sivil dan syariah. Adalah diakui dalam beberapa perkara berlaku ketidakharmonian serta pertindihan antara dua sistem perundangan ini. Pihak kerajaan sentiasa mencari jalan penyelesaian terbaik untuk mengharmonikan perundangan sivil dan syariah tanpa memprejudis semua pihak. Perkara yang paling utama adalah kedua-dua sistem perundangan ini bertujuan untuk mencari, memberi dan mencapai titik keadilan kepada pihak-pihak. Apabila matlamat ini jelas, maka usaha-usaha untuk mengharmonikan kedua-dua sistem perundangan ini akan menjadi lebih mudah. Garis panduan khas bagi Pusat Pemindahan Sementara PPS Banjir yang akan diguna pakai sepanjang tempoh pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan telah pun diedarkan kepada jabatan yang terlibat pada 6 Julai lepas. Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tugas-Tugas Khas, Datin Mastura Muhammad Yazid berkata, ia sebagai panduan mengurus dan mengendalikan PPS bagi mencegah penularan COVID-19 di pusat berkenaan. Garis panduan yang disediakan ini adalah sebagai rujukan mengenai pengendalian Pusat Pemindahan Sementara PPS sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Ia merupakan kesinambungan dari Peraturan Tetap Operasi PTO Pusat Pemindahan Sedia Ada yang dibangunkan oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Sekiranya kejadian bencana merebak di luar kawalan sehingga boleh mencetuskan keadaan krisis keselamatan negara atau gangguan kepada ketenteraman awam di seluruh negara, pengurusan keseluruhan krisis ini akan diambil alih oleh Majlis Keselamatan Negara MKN yang dipengerusikan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan digerakkan melalui jawatan kuasa di peringkat menteri dan juga pegawai. Koordinasi yang lebih luas akan dilaksanakan di bawah mekanisme pengurusan krisis negara melibatkan pendekatan the whole of government and the whole of nation. Agensi Pengurusan Bencana Negara NADMA juga sentiasa ambil langkah proaktif untuk pastikan kesiapsiagaan semua pihak berada dalam tahap terbaik untuk menangani bentuk bencana terutama banjir. NADMA dengan kerjasama Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri dan Daerah sentiasa menyelaras perancangan persediaan bencana sepanjang tahun.
Melalui jawatan kuasa pengurusan bencana itu, kesiapsiagaan dan isu berkaitan pengurusan bencana seperti logistik dan penggemblengan aset dapat dibincangkan secara menyeluruh. Sebagai persediaan menghadapi banjir tahun ini, antara perancangan yang dilakukan ialah mengadakan mesyuarat pengurusan bencana pusat pada 28 September depan serta penyaluran peruntukan awal kepada setiap jawatan kuasa pengurusan bencana negeri bagi menghadapi monsun Timur Laut. Bagi tempoh Januari sehingga bulan lalu, Jabatan Alam Sekitar JAS telah menjalankan 66 op gempar di seluruh negara melibatkan pemeriksaan terhadap 2,398 kilang daripada pelbagai jenis industri. Menurut Timbalan Menteri Alam Sekitar dan Air, Datuk Dr. Mas Rizal Muhammad, manakala sebanyak 2,819 tindakan penguatkuasaan diambil bawah Akta Kualiti Alam Sekeliling AKAS 1974 termasuk kesalahan berkaitan pencemaran air. Dan berdasarkan kepada rekod kami di KASA ini dan juga rekod Jabatan Alam Sekitar, terdapat sebanyak 57,396 kilang yang telah menjalankan pelbagai aktiviti perindustrian yang beroperasi di seluruh negara. Dan daripada jumlah tersebut, kita dapati sebanyak 3,480 kilang yang telah menghasilkan effluent perindustrian. Pada tahun 2020, untuk makluman semua sidang Dewan, jabatan ini telah mengambil inisiatif berimpak tinggi dengan melaksanakan apa yang dikatakan sebagai Ops Gempur, iaitu satu operasi ke atas kilang yang dibuat secara besar-besaran dengan kerjasama daripada pelbagai agensi. Jumlah kutipan kompaun dan denda bagi kes pencemaran air dari tempoh Januari sehingga Ogos lalu adalah sebanyak 2.085 juta ringgit. Datuk Dr. Mas Rizal menjawab pertanyaan Senator Bala Subramaniam Nasyapan. Kadar kita semula kebangsaan kini mencapai 30.67% berbanding 40% ditetapkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan pada 2025. Ia hasil pelaksanaan pelbagai program dan inisiatif untuk menggalakkan amalan kita semula, antaranya program komuniti Sifar Sisa di program perumahan rakyat terpilih dan beberapa program jangka panjang lain. KPKT sedang melaksanakan kajian Extended Procedure Responsibility dengan izin EPR untuk meneliti mekanisme terbaik bagi pelaksanaan EPR di seluruh Malaysia. Pelaksanaan EPR di Malaysia kelak dijangka dapat mengoptimumkan kos pengurusan sisa pejal melalui perkongsian tanggungjawab bersama pengelola produk terhadap sisa pejal yang dijana sekaligus mengurangkan beban kewangan yang ditanggung kerajaan. Pihak kementerian juga sedang menyediakan garis panduan pembangunan Waste Eco Park yang akan menjadi rujukan agensi dan pihak berkaitan untuk membangunkan Waste Park. Pembangunan Waste Park akan menambah baik pengurusan aktiviti kita semula menerusi penyediaan fasiliti lengkap dalam satu kawasan untuk memudahkan kawalan dan mengurangkan kesan pencemaran alam sekitar. Datuk Seri Dr. Ismail menjawab pertanyaan Senator Datuk Hussein Awang. Dasar Perpaduan Negara DPN dijangka akan dilancarkan pada Januari 2021. Buat masa ini, Kementerian Perpaduan Negara sedang melaksanakan kerangka DPN merangkumi semua inisiatif dan perancangan strategik kementerian.
Jelas timbalan menterinya, Datuk Seri T. Lian Ker, ia antara usaha melahirkan bangsa Malaysia yang mengamalkan perpaduan tinggi, cara hidup berbudi dan saling menyantuni ke arah Malaysia sejahtera. Turut ditubuhkan Majlis Penasihat Perpaduan Negara MPPN bagi memperkukuh perpaduan dan integrasi nasional dalam kalangan rakyat. Dalam pada itu, Kementerian Perpaduan telah menubuhkan MPPN ini yang akan dipengurusikan oleh Yang Berhormat Menteri Kanan Kluster Sosial dan dianggotai oleh tokoh-tokoh masyarakat yang merangkumi pelbagai sektor termasuk dari badan-badan bukan kerajaan, pihak swasta, korporat dan individu-individu yang berpengalaman, berkepakaran dalam bidang perpaduan. Majlis Penasihat Perpaduan Negara berperanan menasihati kerajaan dalam hal ehwal perpaduan dan integrasi nasional serta menangani isu dan keharmonian rakyat berbilang kaum di Malaysia. Beliau menjawab pertanyaan Senator Datuk T. Mohan mengenai langkah dilaksanakan kerajaan dalam membendung isu-isu perpaduan yang dikatakan semakin buruk sejak 2 tahun lalu. Bilangan siswazah menganggur pada tahun lepas mencatat angka tertinggi iaitu 170,300 orang berbanding 2018 hanya 161,300 orang. Faktor utama menyebabkan golongan siswazah sukar mendapatkan pekerjaan adalah disebabkan bidang pengajian tidak sepadan dengan keperluan industri. Faktor-faktor yang menyebabkan seseorang siswazah itu sukar mendapat pekerjaan. Di antara faktor tersebut, kelulusan atau CGPA yang rendah menyebabkan majikan kurang berminat untuk menggajikan calon-calon dalam kategori ini. Kegagalan siswazah mendapat maklumat tentang kekosongan jawatan berkaitan kekosongan jawatan yang bersesuaian dengan kelayakan ataupun kursus yang dimiliki. Sesetengah siswazah memilih untuk memohon kerja berdasarkan lokasi tertentu. Antaranya mismatch. Mismatch antara bidang pengajian dengan kekosongan jawatan yang wujud. Sesetengah siswazah mempunyai kemahiran insani ataupun soft skill yang rendah. Jadi tidak akan berlaku penyesuaian dalam permohonan ataupun pengambilan pekerjaan. Bagi mengatasi masalah itu, Jawatan Kuasa Khas Pekerjaan Nasional telah diwujudkan pada 5 Jun lalu untuk membincangkan inisiatif jangka panjang bagi menyelesaikan isu-isu pasaran pekerjaan yang bersifat struktural. Persoalan mengenainya dibangkitkan Senator Idris Ahmad. Untuk membantu golongan siswazah mendapatkan pekerjaan pula, Kementerian Sumber Manusia telah melaksanakan beberapa inisiatif seperti portal perkhidmatan pekerjaan My Future Jobs. Setakat 14 Ogos lalu, 202,117 kekosongan jawatan telah ditawarkan. Manakala 7,178 siswazah berjaya mendapatkan pekerjaan melalui program penempatan kerja anjuran Jabatan Tenaga Kerja seperti Karnival Kerjaya dan Temuduga Terbuka. Dalam pada itu, seramai 1,043 graduan diterima bekerja selepas tamat menjalani program Protege Ready to Work atau Protege RTW. Program itu dilaksanakan Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi melalui program Protege atau Professional Training and Education for Growing Entrepreneurs. Protege RTW merupakan pelibatan latihan penempatan dan juga bimbingan bersama dengan industri bagi tempoh 8 hingga 12 bulan untuk meningkatkan potensi kebolehpasaran para graduan mendapatkan peluang pekerjaan. Seramai 6,248 graduan telah pun berjaya menerima manfaat daripada program Protege RTW dan angka ini akan meningkat daripada semasa ke semasa. Jelas Datuk Mas M. Riyati, Protege RTW melibatkan kerjasama syarikat berkaitan kerajaan, syarikat-syarikat penerima perolehan kerajaan, institusi kewangan melalui kerjasama Bank Negara Malaysia dan syarikat-syarikat swasta. Protege merupakan instrumen penting kerajaan yang telah dijenamakan semula dan ditambah baik sejak September 2019 melalui program skim latihan Satu Malaysia. Persoalan mengenainya dibangkitkan Senator Dr. Ahmad Azam Hamzah.
Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia telah melaksanakan insentif pengecualian cukai 100% selama 10 tahun untuk pelaburan dalam sektor pengilangan dengan pelaburan harta tetap antara RM300 juta hingga RM500 juta. Manakala pelaburan melebihi RM500 juta diberikan pengecualian cukai selama 15 tahun. Ia antara langkah memulihkan aktiviti perdagangan dan ekonomi negara di bawah penjana susulan penularan pandemik COVID-19. Allowance cukai pelaburan sebanyak 100% selama 5 tahun bagi syarikat yang memindahkan fasiliti penghilangan mereka di luar negara ke Malaysia. Ketiga, memberi galakan allowance pelaburan semula untuk syarikat-syarikat yang melabur dalam aktiviti pembuatan dan pertanian yang terpilih. Dan keempatnya, kita memberi kelulusan lesen penghilangan dalam tempoh 2 hari melalui platform e-digital ataupun kita namakan sebagai EML. Kelimanya, kita menubuhkan unit penyelarasan dan akselerasi projek ataupun secara ringkasnya PACU untuk memantau dan mempercepatkan kelulusan permohonan. Persoalan itu dibangkitkan Senator Sabani Mat. Sementara itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDNHEP mengesahkan tiada sebarang pembatalan lesen barang kawalan berjadual CSA di Perlis atau atas tindakan penguatkuasaan. Sehingga Julai 2020, lesen CSA bagi negeri Perlis yang masih aktif bagi tepung gandum, gula, gas LPG dan minyak masak adalah seperti berikut. Untuk tahun 2020 saja, tepung gandum sebanyak 10 lesen, gula 7 lesen, minyak masak 12 lesen dan gas LPG 5 lesen. Datuk Rosa Wahid menjawab pertanyaan Senator Kamarudin Abdun. Di bawah Seksyen 7 Akta Kawalan Bekaran 1961, urus niaga barang kawalan berjadual memerlukan lesen CSA yang dikeluarkan Pengawal Bekalan Malaysia iaitu Ketua Setiausaha KPDNHEP. Bekalan makanan negara termasuk makanan import sepanjang tempoh PKP mencukupi dan stabil meski mencatat pengurangan. Jelas Timbalan Menteri Pertanian dan Industri Makanan MAFI, Datuk Seri Ahmad Hamzah, pengurangan itu selari dengan permintaan disebabkan penutupan premis-premis perniagaan seperti hotel, restoran dan kedai makan. Yang mengikut data kementerian, terdapat pengurangan import bagi daging lembu, kerbau, daging kambing, berbiri, keratan ayam dan daging babi pada bulan April dan bulan Mei tahun 2020. Antara 4 produk pertanian tersebut, pengimportan daging lembu dan daging kerbau mencatatkan penurunan paling ketara sebanyak 72% pada bulan April berbanding bulan Mac tahun 2020. Beliau menjawab pertanyaan Senator John Ambrose. Tambahnya, pengimportan daging lembu dan kerbau pada 3 bulan pertama berupaya menampung bekalan sepanjang PKP termasuk persediaan menghadapi bulan Ramadan dan Syawal. Masih lagi sesi soal jawab lisan. Pihak berkuasa kemajuan pekebun kecil perusahaan getah RISDA telah meluluskan permohonan bantuan program aktiviti ekonomi tambahan AET sebanyak RM90,000 kepada masyarakat orang asli sepanjang 2018 hingga Julai tahun ini. Permohonan bantuan itu masih dibuka, namun pemohon perlu hadir ke pejabat RISDA. Boleh diberi jika permohonan tersebut menepati kriteria yang telah ditetapkan. RISDA dan KPLB sentiasa membuat hebahan kepada masyarakat melalui media massa, media sosial, hari bertemu pelanggan dan pelbagai majlis serta aktiviti yang diadakan di lapangan. Saya juga memerlukan bantuan dari ahli-ahli yang berhormat untuk menyampaikan informasi berkenaan program-program yang ditawarkan oleh RISDA dan KPLB seperti program AET ini kepada masyarakat orang asli di kawasan masing-masing. Beliau menjawab pertanyaan Senator Dato' Isa Abdul Hamid.
Bagi tempoh 2018 hingga tahun ini, seramai 181 usahawan orang asli di seluruh negara telah menerima bantuan geran usahawan bawah Jabatan Kemajuan Orang Asli bernilai 2.3 juta ringgit. Penerima terdiri daripada pengusaha kedai makan, ternakan madu kelulut, peniaga kedai runcit dan dandanan. Jumlah allowance skim latihan atlet secara sepenuh masa bawah kendalian Majlis Sukan Negara diberi berdasarkan prestasi dan jenis temasya yang dipertandingkan. Atlet turut ditawarkan pakej latihan khusus termasuk kemudahan penginapan dan rejim pemakanan, latihan dalam dan luar negara serta jurulatih pakar. Setiap atlet boleh menerima sebanyak, contohnya untuk Sukan Olimpik RM7,500, Sukan Asia dan Commonwealth RM6,000 atau RM4,500, Kejohanan Dunia Asia atau Commonwealth sekitar RM3,500, Sukan C sebanyak RM2,000, atlet program asas RM800 dan atlet separa masa sebanyak RM500. Wan Ahmad Faisal menjawab pertanyaan Senator Robert Lau Hiu Yu. Sebagai dorongan meningkatkan prestasi, skim hadiah kemenangan sukan ditawarkan kepada atlet cemerlang di temasya antarabangsa seperti RM1,000,000 kepada pemenang pingat emas pada Sukan Olimpik, RM80,000 untuk pemenang emas Sukan Commonwealth dan Sukan Asia dan RM20,000 untuk emas pertama Sukan C dan kejohanan individu peringkat Asia serta Commonwealth. Pegawai Kas Bekas Perdana Menteri Tun Abdullah Ahmad Badawi yang juga Ketua Bahagian UMNO Tanjung Piai Datuk Jeffrey Den mengangkat sumpah sebagai Ahli Dewan Negara hari ini. Majlis akad sumpah diadakan sebelum sesi soal jawab lisan di hadapan Yang di-Pertua Dewan Negara Tan Sri Dr. Rais Yatim. Ingin membawa hasrat dan juga memastikan suara negeri Johor didengari dan juga memberi sumbangan serta buah fikiran untuk memastikan kelangsungan Dewan Negara ini dan memastikan segala yang disarankan oleh kerajaan dapat sampai ke pihak Akaumbi. Yang paling penting sekarang ini ialah untuk masyarakat kita. Beliau turut dipersetujui dalam sidang Dun Johor Ahad lalu. Berita Parlimen berakhir di sini. Selamat Hari Malaysia. Hormati antara satu sama lain dan hargai keunikan kepelbagaian kaum dan etnik. Jangan lupa patuhi SOP mencegah penularan COVID-19. Untuk maklumat anda juga, tiada persidangan Dewan Negara esok dan lusa. Jumpa lagi minggu depan. Saya Syamira Sufri. Selamat malam dan Assalamualaikum.